Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi pada malam ini Allah mengundang dan menjemput kita untuk bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara taman-taman syurga adalah halaqah az-zikr. Jadi kita berada sekarang ni adalah di antara taman-taman syurga. Jadi bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah undang kita sama-sama untuk solat berjemaah dan juga Allah undang kita untuk bersama-sama berada, merasa nikmat berada dalam taman syurga Allah SWT. Jadi sihat makin lama tak jumpa. Ni balik sekejap ni. InsyaAllah hari Selasa minggu pula. Jadi ada masa kita sama-sama berada dalam majlis ini. Baik, Allahumma salli. Biasanya kita baca kitab. Biasa kita baca kitab. Jadi malam ni insya-Allah kita akan Allahumma salli Ahmad, kita akan buat kuliah lah. Kuliah. Di kuliah ni tak berdasarkan kitab lah. Orang kata banyaknya bercakap tidak berdasarkan kitab. Tapi insya-Allah kita orang kata dasar atau apa yang kita ambil itu daripada kitab kita karangan para ulama. InsyaAllah. Jadi malam ini kita nak tajuk kita iaitu betul ke Rasulullah ni datang untuk selamatkan umat dia. Orang duk kata Rasulullah ni mari untuk selamatkan umat. Rasulullah ni datang sebagai rahmat. Rasulullah ni datang sebagai penyempurna akhlak. Semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul ke? Jadi saya nak petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalun ummati kamathali rajulin istawqada naran faja'alat ad-dawab wal farash yaqa'na fihi فأنا أخذ بحجازكم وأنتم تقحمون فيه أو كما قال صدق رسول الله. Jadi hadis ni hadis Bukhari, hadis sahih lah. Hadis Bukhari, hadis sahih. Baik, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan diriku ni dengan umatku adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Ketika itu binatang dan kala katu. Kala katu lah. Ke orang Terengganu panggil khatu. Bukan, tak ada lagi orang Terengganu panggil kala katu, tak ada khatu je. Tak faham kan? Jadi kala katu berjatuhan ke dalamnya, maka aku mencegah kalian namun kalian melemparkan diri kalian ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Jadi faham matan hadis secara orang kata tak perlu tafsir lebih-lebih. Cumanya nak sebut di sini bahawa Nabi sebut aku datang, Allah utus atas dunia sebagai seorang lelaki, aku ni. Tapi kalian, kata Rasulullah, adalah seperti apa? Seperti binatang ataupun khatu tadi yang mana berjatuhan keling pada api, seorang lelaki gini. Jadi hadis ni Nabi kata ada seorang lelaki datang, dia nyalakan api. Okey, lelaki datang nyalakan api marak ni, nyalakan api. Umat aku ni seperti apa? Datangnya binatang, datangnya serangga, kala katu datang
pergi, bukan orang kata duduk saja di tepi api, bahkan masuk ke dalam api, kata Rasulullah. Maka aku ni mencegah kalian, namun kalian sendiri yang lempar diri kalian masuk ke dalam api, kata Rasulullah. Jadi Nabi datang sebagai seorang lelaki, nyalakan api. Nabi bagi contoh lah ni, nyalakan api. Kalian ini seperti binatang ataupun serangga yang mana duduk, bukan saja duduk tepi api, tapi masuk ke dalam api. Nabi cuba halang, tapi sendiri nak juga masuk dalam api. Jadi maksudnya di sini Nabi datang dengan pelbagai cara. Maksudnya Nabi ni ajak kita bukan dari segi hadis saja Nabi datang kan. Daripada wahyu sendiri pun, Quran pun Rasulullah datang kan, nak sebut pada umat dia. Dan tak cukup itu saja, Rasulullah tunjuk pula melalui akhlak Nabi, Nabi tunjuk melalui perilaku Nabi, tapi tetap juga manusia ni jauh daripada Nabi dan sehingga jatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi kata ulama, hadis di atas Rasulullah bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberitahu manusia akan ancaman azab api neraka yang menanti di akhirat bagi mereka yang berbuat maksiat juga yang tidak beriman. Jadi Nabi datang ni nak halang umat manusia, nak ajak umat manusia untuk pergi ke syurga Allah, tetapi manusia ni lari daripada syurga Allah nak pergi ke neraka Allah. Disebabkan apa? Kesalahan daripada diri sendiri. Ulama kata. Jadi Nabi ajar satu doa. Nabi ajar satu doa yang mana Nabi kata kalau kamu baca pada dua sembahyang, dua solat. Dua solat ini iaitu pada waktu subuh dengan waktu maghrib, kamu baca doa ini ketika mana? Iaitu selepas habis sembahyang. Macam tadilah kita habis sembahyang, Nabi kata baca doa ni. Jadi apa dia punya fadilat dia? Nabi kata jika kamu baca pada subuh hari dan pada malamnya, iaitu pada waktu maghrib, iaitu selepas salat maghrib, maka ditulis, jika kamu mati pada malam tersebut, maka ditulis pada diri kamu bahawa kamu ni terselamat daripada api neraka kalau meninggal, kata Nabi. Doa ni ataupun zikir ni kita buat semua, cuma amal tak amal je. Apa dia doa tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya adalah Allahumma ajirni minan nar. Baca sebanyak mana? Baca sebanyak 7 kali selepas sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok ada imam, kalau saya tadi pun saya baca 7 kali. Ada imam baca 3 kali, ada imam baca 5 kali, ada ambil 7 kali. Sebab apa? Ni, kalau dia tahu hadis fadilat beramal dengan wirid tadi, maka dia dapatlah. Jadi kita sekarang ni hak mana hak mari ni tahu dah. Lepas ni, lepas sembahyang, Nabi kata lepas kamu baca astaghfirullah, lepas kamu selawat, kamu baca pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhir ayat. Baca semua. Jangan lupa untuk amalkan doa ni, iaitu Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali lepas solat subuh, lepas solat maghrib. Nak buat dah, kalau saya buat setiap solat tak ada masalah, buat. Mana? Jadi ambil pakat berebut belaka. Nampak tak? Rasulullah datangkan satu hadis yang mana nak selamat umat dia daripada api neraka. Kita ni hak jenis malas, tak ada masa dah. Lepas main lembur tak ada lah. Dapat fadilat daripada doa yang Nabi ajar. Jadi memang betul lah Rasulullah ni datang sebagai penyelamat kepada kita semua. Baik. Ada satu lagi, Allahumma salli, kisah juga. Kisah Rasulullah. Malam ni kita cerita pasal Rasulullah aja. Apa tak? Aku ada orang marah saya tak boleh kita pasal Rasulullah aja. Kita pasal benda lain pula. Tapi apa, saya kalau duduk sini saya nak cerita pasal Rasulullah aja. Baik. Ada seorang lelaki ni, ketika bersama dengan Rasulullah nak sembahyang, nak solat, dia datang pada Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, aku telah membuat dosa Rasulullah." Mari ngadu pada Rasulullah. Ibaratnya kita nak duduk depan-depan ni belaka, mari tiba-tiba akak tangan, "Oi, jemaah, aku buat dosa." Tapi lelaki ni berani. Dia pergi dekat Rasulullah dulu. "Rasulullah, saya buat dosa ni Rasulullah." Rasulullah kata, "Ijlis, duduk."
Kemudian Rasulullah pun salat. Allahu Akbar, sembahyang. Habis je sembahyang, Nabi tanya, siapa tadi yang mengaku buat dosa tu? Siapa tadi yang mengaku buat dosa tu? Maka lelaki tu pun angkat tangan, ana ya Rasulullah. Dia angkat tangan, dia kata, ana ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa kamu. Disebabkan apa? Disebabkan solat berjemaah, sembahyang. Senang dah selamat daripada api neraka. Tadi boleh dah, Allahumma ajirni minan nar. Ini boleh pula sembahyang jemaah pun apa dosa. Apa dalil dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu sendiri akan ubah kamu daripada benda hak tak molek jadi baik. Datang lagi dalil, Allah kata dalam Quran, innal hasanatu yudhhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan datang dan menghapuskan segala dosa. Sembahyang dosa ke pahala? Pahala. Maka sedikit apa? Allah Akbar. Senangnya Allah nak ampunkan kita. Senangnya Allah nak selamatkan kita daripada neraka dia. Tapi kita ni, kita sendiri yang letak diri kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Yang keduanya ulama kata berdasarkan hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada menjadi ahli neraka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam sebagai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Rasulullah ni dia punya, orang kata, diri dia tu, diri baginda sendiri, bukan sahaja untuk diri dia selamat tu, untuk diri dia sahaja, bahkan untuk semua umat nak selamat mereka kalau boleh. Rasulullah tunjuk ni. Untuk apa? Selamat umat dia daripada api neraka. Sebab apa? Sebab Rasulullah tengok dah neraka macam mana. Ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj, Rasulullah pergi nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Ketika itu Rasulullah nampak ada seorang tua yang mana memakai pakaian yang sangat cantik. Sangat comel. Jadi Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, siapa ni nak pakai comel tapi tua? Kata Rasulullah, tua ni pakai comel. Ibaratnya kita lah, kita kalau tua seksa, tua seksa, comel wudu. Uduh lah, dah comel dah, time muda ni je comel. Nak tunggu uduh lagi dah. Pakai pula sokor, gaya dia, dengan samping, dengan baju Melayu, tie-in pula, tie-in butan lah, bukan tie-in tie. Tie-in setara mana bercomel wudu. Uduh, buat tu uduh. Begitu juga Rasulullah tengok pada ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pakai comel tapi tua. Rasulullah tanya Jibril, ya Jibril, siapa pakai comel tapi tua? Kata Jibril, inilah dunia. Allahu Akbar. Dunia perhiasan sahaja dua orang, tapi dalam utuh tak ada apa-apa, tak ada nilai, tak ada harga. Itu dunia. Jadi Rasulullah ni datang bukan sengaja selamatkan diri dia, bahkan untuk selamatkan dari segi umat dia, dari segi apa? Kehidupan, dari segi anak bini, dari segi sahabat, dari segi kepimpinan, dari segi suami isteri, toki cucu, ada mereka. Itu Rasulullah SAW. Ada satu cerita, cerita banyak ni, asal nak fikir lagi. Ada satu cerita yang mana kisah cemburunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW. Ummu Salamah ni dia merupakan di antara isteri Nabi SAW. Aisyah pun satu isteri Rasulullah SAW.
Jadi Aisyah ketika itu kira-kira lingkungan umurnya pada umur 14-15 tahun. Aisyah. Waktu tersebut Aisyah ni radhiyallahu anha tengah belajar masuk. Sebab apa? Umur 14-15 baru tahu, orang kata, cara nak menjalani kehidupan suami isteri. Rasulullah ada rumah dia. Jadi nak masuk kepada Rasulullah, tengah belajar masuk, rasa hidup kuah ni. Oh sedar ni, sedar. Baru belajar. Tiba-tiba datangnya seorang jariyah. Apa dia? Iaitu hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Ummu Salamah. Tak itu. Assalamualaikum. Nabi jawablah, waalaikumsalam. Siapa tu di pintu? Kata Rasulullah. Jadi hamba tu kata, saya jariyah hamba kepada Allah SWT, Ummu Salamah. Hamba kepada Ummu Salamah. Baik. Jadi ketuk itu, Rasulullah jawab, okey baik. Apa yang kamu bawa? Jadi hamba tu kata, Aisyah pergi dekat pintu, dia pergi sambut hamba tersebut. Dia kata, apa yang kamu bawa ni? Jadi hamba tu kata, aku bawa ni satu hidangan lauk yang mana dimasak oleh Ummu Salamah dan ianya adalah di antara kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dengar. Marah saya. Dah lah masuk. Hak sedap sekali. Ummu Salamah ni di antara isteri Nabi yang terkenal dengan masak paling sedap. Ummu Salamah. Dia kata, bagi rumah tak Rasulullah ada ni, atau lauk pula sedap sekali. Buat mari pula lauk hak Rasulullah suka. Tahu Aisyah kata dia, tengah-tengah tu ada Nabi, Rasulullah ada sekali. Rasulullah ada sekali di antara tu. Aisyah kata, kamu ni nak bawa balik lauk ni ke nak suruh aku pecahkan lauk ni? Nak pecah. Nabi dengar je. Nah, kalau cakap di antara suami isteri je tak ada masalah. Orang ni sebab cemburu sangat. Siapa kata gitu? Mu ni hamba, mu nak suruh lauk ni dihantar semula ke? Mu nak suruh aku pecah depan ni buat. Marahnya Aisyah. Jadi ketika berlaku begitu, maka hamba ni dia fikir, dia kata, aku ni kalau aku bawa balik rumah Ummu Salamah kena marah. Sebab apa? Sebab apa bawa balik lauk ni sedangkan aku bagi pada Rasulullah? Kena marah. Aku tinggal sini pun kena marah juga. Sebab lauk ni kek Aisyah buat pecah. Lepas dah dia tak tahu buat apa, Aisyah ambil pecah. Aisyah ambil buat pecah. Balik hamba takut. Balik dia balik itu, kemudian apa yang berlaku? Rasulullah ambil lauk, pergi kutip sisa-sisa makanan Aisyah ni apa? Aisyah buat jatuh lepor. Aisyah kata pula, Rasulullah, hari ni lauk di sini tak ada, lauk di sana pun tak ada. Cemburu tak habis. Hari ni tak ada makanan, maksudnya tak ada makanan hari ni. Lauk daripada Ummu Salamah tak ada, lauk rumah aku pun tak ada hari ni. Yang agak nak makan. Apa? Benda peristiwa begini berlaku pada Rasulullah. Bukan maksudnya Rasulullah hidup dalam keadaan seria ke dia manja. No. Ada orang kata manis jatuh, sedih, marah, ada dalam kehidupan Rasulullah. No. Jadi bila tahu itu, Nabi pergi kutip makanan sisa, ambil kutip. Nabi kata apa? Nabi kata gharrat ummukum. Apa maksudnya? Sambil Nabi senyum. Maksudnya iaitu ada orang tengah cemburu, jangan mari sini, bahaya. Apa? Nabi gurau sambil Nabi senyum. Jangan mari sini, bahaya, ada orang tengah marah ni, tengah cemburu ni. Kalau suami sini pun, insya-Allah begitu juga.
Tak tahu lah, kalau 2 kali 5 je tu hembang ni hembang tu. Bish. Apa? Di antara Rasulullah dengan isteri. Nak katanya bahawa Rasulullah ni bukan jadi role model untuk orang saja, bahkan dalam keluarga dia sendiri pun jadi role model. Nabi kutip sambil senyum. Oh, jangan mari sini, ada orang cemburu ni. Bahaya gitu. Kita mau. Oh, lepo. Apa aku tunggu aku lepo ni. Begitu. Kasih sayang di antara Rasulullah dan isteri. Itu yang kedua. Jadi yang ketiganya, Imam An-Nawawi berkata, hadis yang saya sebut tadi, hadis ini membawa maksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perbuatan orang yang jahil dan ingkar, yang mana mereka ini bergelumang dengan maksiat dan syahwat, sebenarnya melemparkan diri ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti khatu yang terbang ke dalam api kerana mengikut keinginan dan tidak mampu membezakan bahaya atau tidak, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menghalang mereka dari terjatuh ke dalamnya. Nampak Nabi usaha. Khatu ni sifat dia benda. Kalau buka lampu gini ni tak kira dah. Oh, main munggah betul tak? Khatu. Sebab tu Nabi buat contoh pada khatu ni. Dia tak kira bahaya ke tak ke, sebab keinginan dia. Nampak comel, indahnya, pergi. Dia serang ke ramai-ramai. Tapi tak tahu benda tu bahaya. Jadi Rasulullah samakan kita, bukan nak merendahkan tidak, tapi nak bagi kita faham. Kita ni bila kita terlalu ikut pada keinginan kita, ikut pada apa yang kita nak, nafsu syahwat kita, maka akan terjumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terjumus pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi halang sebab Nabi takut kita. Sebab tu sampai dekat hari akhirat pun Rasulullah tunggu lagi di depan pintu syurga, nak tengok ada tak umat dia yang mana sisi-sisi umat dia yang masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Nak tarik, nak masuk dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Bukan stop sampai dunia, tidak, sampai akhirat Nabi tunggu lagi umat dia. Sayangnya Rasulullah pada umat kita, nak umat dia sekarang. Ada satu kisah lagi. Kisah banyak orang. Ada satu kisah. Yang best ni malam ni saya akan bagi satu doa. Doa yang mana cara doa minta dengan Allah supaya dapat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak rugilah mari malam ni. Tak rugi. Tadi dapat dah Allahumma ajirni minan nar. Yang keduanya Allahumma salli Muhammad. Tu yang pertama lah. Allahumma ajirni minan nar. Kemudian yang kedua yang ni. Nampaknya doa. Baik. Jadi ada satu cerita ni di mana Rasulullah sebut beruntung sampai 7 kali. Beruntung. 7 kali Nabi sebut. Nabi tengah duduk. Orang kata, orang Terengganu panggil dia. Tapi Nabi taklah layan kepala ke layan kepala ke? Tak. Maksudnya tengah duduk sambil termenung. Orang Terengganu panggil dia nengung lah. Nengung. Jadi Nabi, sahabat tengok Nabi. Sebab Nabi ni biasa jarang duduk nengung. Tiba-tiba nampak satu keadaan tu Nabi duduk nengung. Sahabat pun tanya, Ya Rasulullah, apa yang kamu sedang menungkan? Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, aku tengah rindu. Kita ni kalau kita rindu akan seseorang, kita ambil budak ni. Budak kalau rindu dia buat apa? Dia merengek, dia bising, menangis. Orang tua pula kalau rindu buat apa? Tengok gambar, tengok video, teringat, nengung orang tu. Tak sama macam budak kecil. Ada orang tua kau rengek tengok.
No, tu budak kecil. Tapi orang tua dia akan ingat, dia akan flashback balik, dia memori hak dia bersama, dia ingat balik. Jadi Rasulullah kata, aku rindu. Sahabat tanya, rindu pada siapa? Rasulullah kata, aku rindu akan ikhwanku. Ikhwan ni maksudnya kalau bahasa Inggeris brotherhood. Faham brotherhood? Brotherhood ni maksudnya adalah saudara. Saudara. Nah, saudara. Rindu akan saudara. Jadi Rasulullah sahabat kata, kami ni siapa? Bukan kami ke ikhwan? Saudara. Jadi Nabi balas, antum ashabi. Kalian sahabat. Ni dalam hadis ni juga Nabi nak tentukan dan nak tunjuk pada kita darjat sahabat dengan darjat umat biasa. Special. Sahabat dia ada satu tingkatan yang mana special. Dia dengan Rasulullah, dia bersama dengan Rasulullah, dia special. Tapi orang yang tak bersama dengan Rasulullah pun boleh jadi special juga berdasarkan hadis ni. Tapi tak sama sampai dengan sahabat lah. Jadi Nabi kata, aku rindu akan ikhwan, aku rindu akan saudaraku, kata Rasulullah. Sahabat tanya, siapakah saudara tu? Bukan kami ke? Nabi kata, tidak, kamu ni antum ashabi, kamu ni adalah sahabat aku. Maka Nabi kata, Allahumma salli Muhammad, Nabi kata, tuba liman ra'ani wa amana bihi. Nabi kata, beruntung liman ra'ani, bagi mereka yang mana tengok aku, wa amana bihi, dan beriman dengan aku, kata Nabi. Baru sekali Nabi sebut tuba. Yang kedua ni Nabi sebut sampai 7 kali. Tuba, 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 tuba. Nabi sambung, Nabi kata apa? Liman lam arani walakin yu'minu bi, kata Rasulullah. Beruntung, 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 beruntung bagi siapa? Kata Nabi, bagi mereka yang lam arani, tidak nampak aku. Tak pernah tengok Nabi, tak pernah bersama dengan Nabi, tak pernah duduk dengan Nabi, tak pernah dengar ceramah Nabi, tak pernah duduk kuliah Nabi, tidak pernah berperang dengan Nabi, tidak pernah duduk makan sekali dengan Nabi. Walakin yu'minu, tetapi beriman dengan aku. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya kita semua ni ada peluang lagi untuk masuk dalam mana? Dalam ikhwan. Ikhwan yang mana? Iaitu orang yang mana Rasulullah rindu pada kita. Allahu Akbar. Sebab tu di antara cara-cara nak dapatkan, hadirkan rindu pada Rasulullah, iaitu banyakkan sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang selawat, kita pun selawat. Orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang tak suka sebut, rasa kedekut, maka dia tidak menjadi di kalangan orang yang Nabi sayang, orang yang Nabi cinta. Yang pertama. Yang kedua, cara nak hadirkan rasa sayang, rindu pada Rasulullah dengan apa? Iaitu dengan banyakkan baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sirah lah kita dapat tahu semua benda pasal Nabi. Ceritalah kita nak rasa rindu pada orang, nak rasa sayang pada orang, kita nak kena kenal orang tu. Saya nak sayang pok, kena kenal pok dulu. Nak kenal tuan-tuan, nak sayang tuan-tuan, kena kenal. Hak sayang yang orang kata sesama Islam tu memang sayang lah. Maksudnya nak lebih lagi, maksudnya kena kenal. Begitu juga dengan Rasulullah. Nak sayang Rasulullah, kena sebut nama Rasulullah banyak-banyak, iaitu dengan berselawat. Yang keduanya tadi, baca sirah Nabi, tahu sirah Nabi. Kita kalau kita tak baca sirah Nabi, kita tak tahu cara hidup Nabi, jalan hidup Nabi, tak tahu. Nak buka YouTube, malah dah ni. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya.
Banyak baca sirah. Yang ketiganya apa? Iaitu banyakkan hadirkan diri dalam majlis qasidah. Majlis qasidah. Majlis-majlis yang mana cerita pasal Nabi, sebut nama Nabi, selawat Nabi, puji Nabi. Bila banyak benda tu, maka barulah akan lahirnya rasa sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada dalam satu bait syair qasidah. Dalam, kalau tuan-tuan tahu, puan-puan tahu, tajuknya Busyra Lana. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri a'yuna. Apa maksud dia? Yang pertama dia kata ya nafsu tibi bil liqa, wahai jiwa, bahagialah. Sebab apa? Kerana kamu akan berjumpa dengan dia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati ni rasa berbunga, hati ni rasa bahagia. Sebab apa? Nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang keduanya disebutkan, ya ainu qarri a'yuna, wahai mata, tenang, jangan buat tak sabar gitu. Mata, bukan diri fizikal je jadi ketar, jadi mata pun jadi ketar, terkebir-kebir. Sebab apa? Nak jumpa orang yang kita rindu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri a'yuna. Sebab apa jadi hati bahagia, jadi mata terkebir-kebir, rasa gembira? Sebab apa? Sebab dia sambung lagi dalam syair ni, dia kata hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Sebab dia kata inilah betapa cantiknya Rasulullah, betapa handsomenya Rasulullah, betapa comelnya Rasulullah. Hati jadi bahagia, mata jadi terkebir-kebir. Sebab apa? Sebab jumpa dengan orang yang paling comel, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disambung lagi, anwaruhu lahat lana. Cahaya yang ada pada Rasulullah ini bukan sahaja memancar, bahkan tembus pada jiwa-jiwa mereka yang pandang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena pasang niat, ya Allah, bagilah sekali dalam hidup aku boleh jumpa dengan Rasulullah. Nak dalam mimpi aku. Amin. Minta kepada Allah. Kalau kita tengok sirah-sirah Nabi, orang yang mana berjumpa dengan Nabi, tengok Nabi kali pertama tak jadi apa lagi, nak tengok, bila paling je nak tengok lagi sekali lagi. Yang pertama sebab cahaya, yang keduanya rindu tu masuk tembus dalam jiwa mereka. Rasa sayang pada Rasulullah masuk sampai dalam jiwa. Terlalu rindu pada Rasulullah. Sebab tu disebutkan dalam syair ni, bila kamu tengok hadza jamalul mustafa anwaruhu la hatlana. Bila kamu tengok comelnya Rasulullah, maka cahaya akan memancar-mancar daripada diri Rasulullah, dan cahaya itu tembus dalam jiwa-jiwa kamu. Itu di antara kelebihan yang mana bila mereka ni jumpa dengan Rasulullah. Sebelum ni ada yang viral dekat Facebook. Nama apa perempuan tu pergi umrah tu? Ada tak tahu siapa cerita? Pergi umrah, dia rakam tu. Dia buat live lah. Ni live lah ke ni? Dia buat live tu. Dia kata dia berjumpa dengan Rasulullah. Tapi hak tu big ini dalam tu, perkataan dia, syukran ya Rasulullah, syukran. La ahlan wa sahlan ya Rasulullah, jazakallahu khairan. Nampaklah memang dia tak pandai Arab lah. Siapa kena panggil orang kata, ialah kita tak tahu. Tapi ada dia kata ahli keluarga daripada akak tu, dia kata akak ni sebenarnya ada masalah mental disorder. Mental disorder.
Masalah mental lah. Ada pula yang kutuk-kutuk akak ni, Allah khayalan je ni. Dia jumpa Rasulullah ni, dia boleh jadi secara jaga ataupun dalam mimpi, boleh jadi. Syekh Yusri Al-Azhari, ulama di Mesir, Azhar, dia sebutkan nak jumpa dengan Rasulullah ada dua cara. Tak mustahil benda ni, sama ada secara yaqazah, iaitu secara nyata kamu hidup ni nampak, ataupun secara mimpi jumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau dia betul-betul boleh jumpa dengan Rasulullah, rezeki dia kita nak buat mana? Orang kalau dah sayang, rindu sangat, dia jadi faham lah sendiri. Maksudnya kalau rezeki dia, Alhamdulillah dapat jumpa. Kita nak pantang nampak orang gitu, mengutuk selalu. Sebab tu bahaya Facebook, bahaya Instagram, Twitter tu semua. Jadi rezeki dia lah, dia boleh jumpa. Wallahu'alam, dia yang tahu. Jadi kita mulut ni jangan laju sangat, jangan derah sangat. Mulut jangan laju, tarik jangan derah sangat. Ni tarik tangan dengan mulut sama derah sama laju. Jadi rezeki dia, wallahu'alam, dia je yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi itu yang saya nak sebutkan tadi. Di antaranya, yang pertamanya, Rasulullah ajar kita untuk apa? Banyakkan sebut Allahumma ajirni minan nar. Baca lepas solat subuh, lepas solat maghrib, selitkan doa tu. Kalau dengan imam, baca imam. Dengan imam sekali, Allahumma ajirna minan nar. Tak ada masalah pun, ni untuk diri, na untuk kita semua. Tak ada masalah, maknanya sama je. Allahumma ajirna minan nar. Baca 7 kali. Barang siapa yang baca, kata Rasulullah, maka jika dia mati malam tersebut, maka api badan mereka akan terselamat daripada api neraka. Amal 7 kali. Nak baca lebih tak ada masalah, terserah. Baik. Kemudian tadi yang saya sebutkan iaitu Nabi ini, Imam Nawawi sebut bahawa Nabi ini datang memang untuk selamatkan umat. Bukan hanya untuk diri dia sahaja, bahkan untuk selamatkan umat baginda sendiri, Nabi SAW. Kemudian cara nak rindu, nak datangkan, hadirkan rasa rindu sayang pada Rasulullah, banyakkan sebut nama Nabi, banyakkan dengar sirah Nabi, baca sirah Nabi. Yang ketiga, banyakkan duduk dalam majlis qasidah yang ada cerita Nabi, sirah Nabi, cerita Allahumma salli Muhammad, pujian pada Nabi, selawat pada Nabi. Itu. Dan yang terakhirnya, ni saya nak bagi, bukan saya bagilah, ini daripada Syekh Zainul Asri, Tok Guru pondok di Kedah. Dia bagi, dia kata Tok Guru dia, amal doa ni dapat berjumpa dengan Nabi dalam keadaan makan depan Nabi, boleh nampak bulu dada Nabi. Allahu Akbar. Maksudnya dengan jarak yang sangat dekat. Dengan jarak yang sangat dekat. Jadi kita baca sama-sama dah. Cara nak amalkan doa ni adalah iaitu baca pada sujud yang terakhir selepas solat. Selepas solat. Kalau ada yang banyak buat solat sunat, lepas sembahyang solat sunat, baca doa. Boleh tulis dekat telefon. Kalau ada telefon, boleh tulis telefon. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haqq arinihi bihaqq. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haqq arinihi bihaqq. Sekali lagi, Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haqq arinihi bihaqq. Dah nak? Dah rekod dah? Hak rekod tu lah dalam apa, Allahumma salli dalam grup WhatsApp hari ikut lah. Doa nak jumpa dengan Nabi. Maksudnya iaitu
wahai Allah, minta dengan Allah Ta'ala, wahai Allah, dengan berkat pemilik mimpi yang benar. Siapa? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah dalam mimpi semua benda betul lagi. Dengan berkat kita tawassul dengan Rasulullah. Dengan berkat pemilik mimpi yang benar, tunjukkan dia iaitu Rasulullah kepada aku dengan benar. Maksudnya nampak dengan nyata. Cumanya mereka yang mengamalkan doa ini, kalau boleh jangan gaduh-gaduh sangat. Selagi tak jumpa, selagi tu doa ni tak sama. Sampai masa, sampai waktu, insya-Allah Allah akan nampakkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh amalkan doa. Selepas habis solat sunat apa semua, sujud terakhir, banyak baca doa ni. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haqq arinihi bihaqq. Amin. Minta dengan Allah Ta'ala. Mana tahu, insya-Allah tengah-tengah duduk saja, tidur, Allah beri jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nikmat yang tiada banding bila kamu dapat jumpa dengan baginda Nabi. Kalau nikmat lain. Itulah. Baik. Jadi saya rasa sekadar tu saja, wallahu alam. Insya-Allah sebelum kita habis, kita akan buat selawat tafrijiyah sama-sama, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu salam alaihi. Maka kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita selawat dan sebut nama Rasulullah, moga Allah hadirkan kita untuk ada dan nama kita tercatat di antara mereka yang bernama ikhwan, iaitu mereka yang Rasulullah rindu. Amin ya rabbal alamin. Wa ma asabakum min hasanatin famin Allah wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsihi. Apa yang baik itu daripada Allah Taala dan apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya daripada Allah. Aqulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.